Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything okay dengan anda sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat? Saya sentiasa mengharapkan anda semua dalam keadaan yang betul-betul bersyukur dan dalam keadaan yang tenang. Sebab malam ni kita nak cerita satu topik yang agak serius. Ramai orang yang dah ada adik-beradiknya ataupun mungkin kenal sesiapa yang kena cancer of the colon. Siapa di sini yang ada family yang dah pernah kena cancer of the colon? Sila cerita. Saya sendiri, bapa saya sendiri, saya ingin kongsi cerita macam mana dia sengsara melalui proses kena pakai bag, colostomy bag dan sebagainya di akhir-akhir hidupnya tu. Dan saya akan cerita. Dan pagi ni juga saya mendapat beberapa, bahkan minggu lepas ada lagi 2-3 kes yang agak berleluasa juga, dan saya bagi tahu kepada anda sekalian, bagi mereka yang sudah bersedia sila ambil pen dan pensel untuk kita belajar ilmu malam ni tentang colon cancer, ataupun boleh kita join sekali dengan rectum sekali, jadi colorectal. Colon, seperti mana yang anda tahu, ialah selepas daripada kita punya esophagus, stomach, lepas tu small intestine, lepas tu dipanggil colon, big intestine dulu, lepas tu baru colon. Okay, big intestine tu bila kita panggil colon, dia panggil apa? Ascending colon, lepas tu transverse colon, lepas tu descending colon, lepas tu dia panggil rectum, lepas tu kita punya anus lah, faham? Okey, jadi anda sekalian, kalau saya kata belah kanan, itu dipanggil ascending, yang naik ke atas. Transverse, kalau betul-betul bawah daripada kita punya papan dada ni, dia bawah pada bahagian liver dengan bahagian kita punya pancreas tu, dia melintang. Dan kalau belah kiri, kalau anda sakit belah kiri, ataupun you complain, atau bapa you, ibu you yang complain, belah kiri itu dipanggil descending. Okay? Dan kenapa saya bagi tahu nanti ada perbezaan antara najis-najis yang keluar warna apa dan sebagainya, termasuk juga nanti bahagian rectum. Okay? Tangki yang terakhir sebelum kita buang air besar. Baik, kalau dah sedia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 1/20 daripada kita ada peluang untuk kena cancer of the colon. Ini average purata bandar-bandar besar ataupun yang telah maju. Cuma kalau dibandingkan dengan negara yang kurang maju dan masih lagi makan makanan kampung lah yang banyak berserat, ataupun makanan yang original lagi, tanam sendiri dan sebagainya, mereka lebih bagus chance untuk orang kata apa, tak kena cancer of the colon ni. Okay? Jadi colon dan rectal ni selalunya berlaku lebih kurang 5% daripada rakyat kita, kadang-kadang sampai 8-9% daripada rakyat kita yang berpeluang kena ataupun dah kena cancer of the colon. Umur yang paling kerap berlaku ialah atas daripada 50 tahun. Jadi kalau anda yang dah mencecah hampir 5 series ni, harus berhati-hati, dengar dulu lecture ni, jangan panik. Walaupun apa yang terjadi pun anda kena tahu, kanser ni antara yang top 5 dalam dunia. Dia ada setengah negara macam negara kita mungkin yang ketiga atau keempat penyebab kematian setiap tahun. Di negara-negara barat dia selalunya nombor 3, top 3 yang menyebabkan jadinya mortality. Mortality itu maksudnya kadar kematian. Faham? Okey, baik. Yang penting sekali bagi mereka yang risau tentang gejala ataupun risiko untuk kena cancer of the colon ni, cuba tengok sikit sebanyak. Nombor 1, faktor umur, kalau atas pada 50. Nombor 2, faktor makanan, terlalu rendah makanan-makanan yang berserat. Nombor 3 ialah ada family history. Maksudnya macam saya, kena lebih berhati-hati lah, betul tak? Sebab bapa dah kena. So kalau anda ada 2 orang kiri dan kanan, mak ataupun bapa atau atuk pun kena, abang pula nanti, cuba berhati-hati lebih, orang kata apa, lebih prihatin. Dan you juga zaman muda-muda pun dah ada masalah selalu dengan usus. Selalu sangat masalah gastrik, masalah irritable bowel syndrome, masalah cirit-birit, constipation, kan selalu ada kembung. Kalau sangat-sangat kerap berlaku, anda lebih kena berhati-hati. Bagi mereka yang ada diabetes, yang ada obesity, ini antara lagi gejala, ataupun mereka yang suka makan red meat, daging merah.
Tapi zaman sekarang ni daging putih termasuk daging ayam ataupun daging-daging yang selalunya yang saya kata daging yang tidak alami lagi, tidak lagi natural. Okay. Of course kalau diet tu selalu sangat refined sugar, confirm ada orang yang ambil alkohol ataupun mereka yang masih lagi suka merokok, sambunglah merokok. Sebab kalau you tak peduli, satu hari nak pakai beg najis, sila. Saya bukan Perli tapi dulu masa saya baru jadi doktor, bapa saya dah kena kanser. Lambat saya nak nasihatkan beliau. Saya pun tak pandai sangat masa tu tentang diet dan sebagainya. Jadi kita ikut je lah. Kalau dia sakit, bagi ubat sakit. Dia ada gout, kita bagi ubat gout. Masya Allah. Okay, jadi tuan-tuan sekalian, risiko-risiko ni boleh dikurangkan ataupun kita boleh hindarkan dengan dengar kepada 5 cara yang saya akan bentangkan pada anda di hujung rancangan ini. Boleh? Baik, nombor 1, kita kena tahu bermula daripada mana asalnya kanser of the colon ni, penyebab risiko saya dah bagi tadi. Tapi kalau kita cek awal-awal lagi doktor kalau periksa, dia bermula dengan lining yang tak nampak apa-apa. Itu yang bahayanya. Sebab most of the cases, hampir setengah daripada kes ni selalunya datang dah terlambat. Maksudnya peringkat awal dia tak nampak apa dan you pun tak tahu nak komplain apa. Kecuali kalau you buat screening. Selalunya orang yang peringkat awal dia terjebak atau orang kata apa, ternampak atau jumpa waktu dia umur 50 ke atas, dia teringat nak buat endoskop. Tak, dia nak buat apa tu orang panggil? Dia panggil apa? What's the word use ni? Colonoscopy, yes. Colonoscopy. Dia scope dan dia akan cek, terutama sekali kalau bermula dengan polip. Bayangkan ni lapisan you punya kolon, usus besar you kan, selalunya tidak ada apa-apa naik macam biji ke ataupun nampak macam tauge kecil ke, macam cendawan kecil halus macam tu. Polip. Polip ni maksudnya macam ada macam paku halus kat situ, tisu yang asalnya daripada permukaan usus kita tu dia naik, dia timbul. Kalau yang tu awal-awal dah jumpa dan kalau boleh dibuang ataupun dia belum lagi, tak semestinya semua polip tu kena jadi kanser, tak. Tapi selalunya kalau polip tu doktor berhati-hati, dia kena ambil dan dihantar lab untuk buat biopsi. Kalau clear, kalau tak clear, peringkat ini masih lagi orang panggil peringkat permulaan. Jadi kalau you dapat stage 1, stage 2 yang belum lagi keluar daripada kawasan yang sewaktu dengannya tu, maka dia masih lagi berpeluang yang kanser yang paling senang sembuh ialah cancer of the colon. Sebab kalau setakat polip atau baru tumbuh stage 1, stage 2, belum lagi dia tembus muscle punya layer, kan otot ada kat bahagian usus besar kita tu, kalau dia belum tembus lagi ataupun dia belum pergi lagi ke gelenjar-gelenjar lymph node, itu yang saya masukkan dengan chances untuk tak kena ataupun kalau kena hilang langsung. Dengan perubatan moden sekarang ni, sebanyak chance-nya 90% baik. Bahkan ada orang kata sampai stage 3 pun kalau dah kena gelenjar, sempat kita cari gelenjar-gelenjar mana tu, kalau doktor sempat buat cara moden sekarang, chemo, radiation semua, masih lagi boleh. Sehingga kan ada setengah tu kalau dia dah mula memberi masalah, yang saya akan cerita sekejap lagi, kalau dipotong tempat yang clear, tak kena lagi kanser, buang yang kena kanser tu, lepas tu ada kalau nak buat bag beberapa bulan, lepas tu bila dah baik sembuh seperti sedia kala, disambung balik, you are back to normal. Ada orang masih lagi sekarang tengah berjalan di kiri kanan you, kat mana-mana you tak perasan dia orang tu, kemungkinan mereka dah lalui proses ni. Itu yang dimasukkan senang sembuh. Chances of cancer colon baik kalau peringkat awal 1, 2 dan kalau belum serius lagi stage 3 tu memang boleh baik. Faham? Cuma bila stage nak masuk 4 ataupun dah masuk 4, dah pergi ke organ yang paling dia suka pergi seperti liver, dia rajin pergi, paru-paru dia rajin pergi, kadang-kadang sampai ke tulang belakang, itulah yang dimasukkan dengan stage 4. Stage 4 tu walaupun orang kata tak, chance-nya taklah setinggi, boleh kita pasti 50-50 pun orang tak berani sebut. Bagi saya masih lagi kita boleh cuba lawan, insya-Allah. Ya, apapun Tuhan dah bagi, kalau kita doa dan kita berusaha, mana tahu kan Tuhan tu Maha
penyayang dan Maha Pengasih. Setiap penyakit tu ada ubatnya. Baik. Apakah dia punya sign and symptom yang ada 10 gejala ataupun komplain? Nombor 1. Saya dah kata tadi 50% tak tahu. Okey, tak perasan. Dan tiba-tiba dah datang komplain, selalunya dia dah at least dah stage 1, stage 2 dah terlepas tu kadang-kadang. Contoh, kalau you dah ada orang panggil abdominal pain, sakit di bahagian ni lah bahagian abdomen, bahagian perut lah, orang Melayu kata perut lah senang. Okay? Maksudnya daripada perut kita sampai ke atas daripada kita punya pundi kencing tu kadang-kadang boleh sakit, ataupun rasa kembung, ataupun rasa segah. Tapi kalau sakitnya lebih belah kiri, itu yang saya maksudkan dia sebelah descending colon. Kalau dia sebelah kanan, dia dipanggil ascending, maksudnya yang naik ke atas tu. Jangan-jangan dia berlaku bahagian tengah. Tak tahu kenapa, mungkin ada sebab gravity ke apa. Tapi kebetulan yang kalau nanti kalau you tengok rasa body you senang cramp, bahagian perut ni senang, rasa tak, orang kata apa, orang Utara panggil cekang aja kan. That means distended lah, macam bloated all the time. That is dengan sakitnya, dan sakitnya tu kadang-kadang di bahagian yang tertentu, kawasan yang memang ada kanser kat situ, tapi kadang-kadang referred pain. Tahu referred? Asal-usul bahagian katakan kolon belah kiri, tapi dia boleh pergi sampai belakang. Kalau dah stage 3, stage 4 tu dia boleh tekan sampai ke kan kalau dah ke liver, ke paru-paru tu lain sakitnya. Faham? Dan sakit tu setengah orang kata macam pisau, turis-turis pula tu. Masya Allah. Saya tahu sangat lah. Kan saya duk cerita kat you all yang macam pisau ni, macam rasa terbakar ni, baru nerve kat satu ni, bahagian carpal tunnel ni. Ni sampai hari ni tak baik lagi, you tahu kan? Ni, kebas lagi ni. Masya Allah. Jadi kalau you bayangkan cancer of the colon, macam mana cerita? Nombor 2, stool. You punya najis akan jadi macam pensel. Dia jadi halus. Berarti yang sakit tadi pun mungkin disebabkan oleh kanser tu dah mula membengkak dan tumbuh, dan dia jadi maksudnya terowong ataupun tempat najis keluar selalu tu dah tak sebesar dahulu lagi dah. Jadi itu disebabkan you dapat distended, dah rasa dia kembang atau dia kembung sebab dia tolak balik ke belakang. Tapi yang najis pula nak cuba lepas, katakan dia kalau dulu besar ni lubang dia, sekarang cuma besar ni je, besar jari kecil saya. Itu yang dipanggil pencil stool. Okay, dan jadi nipis, tak macam dulu lagi dah. Yang ni kalau you nampak, you tolong cepat-cepat jumpa doktor, sebab kalau campur pula dengan saya kata apa, boleh constipate pula, boleh sembelit, dan boleh setengah orang dia lawan sembelit sekejap, lama 5-6 hari, lepas tu kadang-kadang dia terlepas, dia jadi diarrhea pula. Ni kadang-kadang sampai dia rasa kalau dia buang air besar pun, kalau boleh dia masih rasa tak puas. Orang panggil apa, macam ada je lagi, dia memang rasa macam benda tu memang tak habis. Ada simpanan lagi. Ini tanda-tanda orang kata apa, cancer of the colon. Tambah lagi pula kalau berat badannya turun dengan serta-merta sampai 5-10 kilogram, tak ada diet apa-apa, suddenly dalam masa 3 bulan lepas ni you tengok bapak you dah jadi kurus kering. Makan pula loss of appetite. Dia nak makan tapi dia tak lalu. Bagilah makanan yang kesukaan dia pun dia tak suka, atau anda sendiri yang bermasalah. Ingat umur 50 ke atas untuk orang lelaki yang selalu senang kena umur 67-68 average. Wanita 71-72. Ni kalau umur you masih awal, jangan pula senyum-senyum pula. Dia belum lagi umur 67-68 macam saya ni, jadi kena berhati-hati. Tahun ni tahun 68 tahun. So tahun untuk cancer of the colon orang panggil peak, orang kata apa, umur yang paling subur lah kalau nak kena. Jaga baik-baik. Okay? Tapi yang penting, boleh tak you kena umur bawah pada umur 35-40? Jawapannya boleh. Cuma jarang-jarang berlaku bawah pada umur 20. Kalau berlaku tu macam magic lah, 1 per million kot. Yang lebih semuanya atas pada umur 50 tahun. Baik, sambung. You selalu akan komplain kalau ada fatigue, letih, lesu, pucat. Disebabkan kalau you tengok najis pula nanti, kalau berdarah, itu confirm you kena pergi check.
Kalau you agak buasir je tak apa juga, tapi doktor selalu akan check lebih dengan scannya dan sebagainya. Dia boleh buat scope confirm. Kalau berdarah tadi bright red, merah yang cerah, itu selalunya belah kiri. Kalau you dah jadi macam warna tar, macam minyak hitam tu jadi keras pula, maksudnya macam kita turap jalan raya tu warna hitam tu, okey, dan baunya busuk lebih daripada biasa tu, itu confirm dia datang daripada kanan. Berarti you punya tukaran hemoglobin you dah bertukar, you pun dah jadi pucat, ada anemia lagi kalau cek darah. Lepas tu saya kata apa, letih lesu biasa tadi, confirm. Dan last kali kadang-kadang doktor boleh jumpa tekan boleh rasa ada mass, ada ketulan pun. Ini antara orang panggil apa, dapatan, whatever you can find. Masa doktor berdiskusi dengan you nanti buat consultation tu, tapi kadang-kadang you tak sempat, you dah komplain pasal lain pula, ada nausea lagi, ada loya, ada muntah pun ada setengah orang tu, sampai kalau dah ada infection pula dia demam lagi, sebab dalam tu kadang-kadang boleh orang panggil apa, terbelit, okay, so dia boleh strangulated, kadang-kadang dia boleh tembus pula, boleh pecah kat dalam tu, Masya Allah. Okay, so yang penting ialah jangan sampai stage 4. Boleh? Right. Macam mana you boleh control semua ni? Nombor satu, tidak lain tidak bukan ialah pergi jumpa doktor pakar gastroenterology dahulu. Gastroenterology. Ingat tu. Okay, jumpa pakar bahagian usus lah, senang cerita. Dan beliau selalunya akan buat kolonoskopi. Saya kata kalau peringkat awal, very easy. Kalau peringkat lambat, you have to be very aggressive. Sebab cara-caranya, selalunya doktor akan buat staging, stage 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia sama ada kena operate ke kalau emergency supaya tidak lagi you sengsara. Kalau nak kena pakai bag, buat sementara waktu, pakai dulu. Kalau terpaksa pakai selama-lamanya pun, kalau asalkan you selamat, kanser tu dah dibuang, boleh. Dan kemo, selalunya doktor akan combine dengan kemo ataupun dengan radioterapi atau dua-dua sekali. So tiga ni kebiasaan doktor akan buat lah. Zaman sekarang ada lagi konsep vaksin yang masih dicuba, tengok macam mana nak lawan. Vaksin untuk kanser kolon ni jangan main, bukan vaksin untuk COVID, tak. Lepas tu ada orang panggil targeted chemo yang special untuk orang panggil apa, kanser kolon saja. Baik, saya janji nak bagi pada anda apa nak buat. Okay. Katakan you masih lagi peringkat awal, sambilan you buat rawatan doktor. Saya ulang, sambilan you buat rawatan doktor. Kalau tidak ada ubat-ubatan yang bercanggah, maksudnya doktor kata okey, awak boleh rehat kat rumah, boleh buat maksudnya makanan sendiri kena jaga dan sebagainya, you dalam erti kata istirahat. Doktor nak bagi kat you kata clear, you punya cancer tu dah dia operate, tapi kita nak orang kata apa, recuperate tu maksudnya nak sembuh sebaik mungkin 100%. You kena buat beberapa perkara. Nombor satu, dengar elok, daripada sekarang tak boleh lagi ambil gula, tak boleh lagi ambil susu, dan tak boleh ambil lagi red meat. Dengar elok ni untuk cancer of the colon, especially cancer of the colon. Saya dah kata daging semua pun 2 kali seminggu boleh makan. Kadang-kadang you nak kena yogurt ke ataupun nak kena sikit-sikit lah, tegian nak ambil cheese ke sebagainya, okey lah 2 kali seminggu. Tapi untuk tujuan you nak baik, katakan you stage 3, stage 4, jangan sentuh langsung lagi dah. Faham ni? Sebab apa? Dalam kajian cancer of the colon, one of dia punya pantang larang ialah red meat, ataupun lagi teruk ialah processed meat. Meat, daging yang telah diproses, dimasukkan peti ais. You pernah dengar kan? Apa tu? Salami lah, hot dog, apa tu lagi, cold meat, semua tu yang keping-keping semua tu, please don't touch it. Ni memang confirm, sama ada dia dimasak ke, direbus ke, ataupun you goreng ke apa, jangan langsung. Gula memang tak boleh lah. Okay, kita dah tahu kan, sebab kanser suka pada gula. Susu, saya kata apa, kalau dah dijadikan fermented, dah jadikan konsep, dah jadi macam cheese yang dah original, itu saya kata dibenarkan seminggu sekali kalau you gian sangat. Tapi buat sementara waktu tak usahlah. Sebab apa? Dalam susu, dalam daging, semuanya ada punca-punca penyebab cancer of the colon, terutama
dibuat kajian ni untuk kanser the colon. Okey. Setiap yang 100 gram daging yang kita ambil untuk kanser the colon naik 12%. Dia punya chance untuk kita menerukkan keadaan. Weh, teruknya ni. Okey. Lepas tu kalau you punya BMI lebih daripada 30, you kena turunkan. Walaupun sementara waktu you tengah-tengah kanser ni, you akan turun mendadak disebabkan oleh kanser, you tak perlu makan. Tapi saya kata ni lepas you dah baik ataupun sebelum you kena. Ni saya cerita ni kalau belum kena pun ikut juga. Kan colonoscopy ni tak perlu you kena baru nak pergi skop. You boleh buat 10 tahun sekali. Saya ulang, 10 tahun sekali selepas umur 50. Dia umur 50, 60 sekali, 70 sekali, 80 tak payahlah. Okay, so paling-paling 3 kali je skop dalam semua hidup you kalau you clear. So you ikut tu, red meat you control. Kalau you tak mau kena cancer of the colon, kalau nak makan pun orang kata apa, berpada-pada. Tapi yang saya kata tak boleh tu kalau dah kena. Lepas tu diet, ikut D&D diet. Alhamdulillah, so far D&D diet dia ikut whole food plant based. Whole food tu maksudnya yang kurang kalau boleh tak diproses langsung, fresh, plant based daripada tanah, bukan daripada yang berkaki atau bermata. Ini kena serius lah sebab kanser the colon jangan main tau, dia boleh baik. Sebab tu saya kata jangan main sebab dia ada chance boleh baik. Dan you tak perlu panik sangat kalau you baru nak mula tukar kepada jadi orang kata apa, macam makan banyak sayur buah-buahan ni. Buat sehari demi sehari. Jangan tunggu sampai dah kena baru nak buat secara serius. Dah kena, no choice. Hari ni kena start diet macam ni. Tak lalu macam mana pun kena ikut juga. Paling-paling kena buat smoothie, tak blended sayur-sayuran buah-buahan tu. Kalau tak lalu juga buat jus sikit-sikit pun tak apa. Sementara waktu you nak biasakan dengan serat. Sebab tu saya tak bagi buat jus. Saya suruh makan buah ataupun you blend buah tu sekali. Sebab apa? Nombor 4, kita perlukan fiber. Kalau you tak suka fiber, you kena paksa diri you kena tingkatkan serat. Tahu serat? Okay? Benda-benda yang berserat. Tak kira lah daripada buah nanas, buah apple, buah mango, makanan. Kalau nak juga makan beras, terpaksa juga dagian sangat ambil brown rice ataupun ambil cauliflower rice. Sekarang ni dah ada dibuat daripada sayur pun. Nampak bentuk macam cauliflower, macam beras betul-betul. Belajarlah. Kan ubi, keledek semua tu. Tapi kalau yang lebih abdal ialah lebihkan benda yang hijau, cruciferous. Saya dah cerita malam tu kan, ambil bayam kan, ambil buah delima, ambil mushroom, ingat saya cerita semua tu, avocado kan, saya cerita semua tu. So last ialah jangan lupa kepada bahan-bahan spices. Spices tu apa? Herba-herba. Masih boleh. Terutama sekali ginger, garlic, bawang putih dengan halia dan turmeric. Turmeric tu maksudnya kunyit yang paling terbaik dalam soal cancer of the colon ni, dan dicampur dengan black pepper. All the time kena campur black pepper sedikit. Jangan lupa, sebab tanpa black pepper you rugi sangat. Sebab apa? Dengan sedikit je black pepper, 1/5 selalunya. Ataupun kalau you nak bubuh sikit lagi pun tak apa, 1/7 pun tak apa, asalkan ada black pepper dalam kunyit tu, dia meningkatkan dia punya absorption, pencernaannya sebanyak 2000 kali ganda berbandingkan dengan tak ada langsung black pepper. Jadi rugilah kalau tak bubuh black pepper kan. Kita nak ambil curcumin tu. Baik, terkenal dengan siapa yang selalu dengar lecture saya, sekali ni diingatkan dalam banyak kajian, you boleh cek sendiri, vitamin D3K2. Saya mungkin sebulan 2 lagi kalau siap, saya nak buat sendirilah sebab banyak sangat ada kat pasaran, saya tak tahu yang mana yang original. So D3K2 ni ada yang betul, ada yang tak betul. So pastikan you ambil minimum 10,000 international unit. D3 lepas tu K2 ni ambil 100 microgram. Okey, ingat ya, 10,000 dengan 100 microgram. Ini pun rendah sebenarnya. Kalau saya selalu kata, kalau kanser tu datang kat saya, memang saya tapi saya tak bolehlah cerita dalam online macam ni. Itu harus kita ada consultation yang serius. Sebab kita kena tengok keadaan badan you, boleh ke tak boleh terima dan sebagainya. Faham? Okey, tapi wajib. Okey.
dengan D&D Sachainchi Oil tu memang kita akan bagi selalu. Sebab apa? Mengurangkan inflamasi. Masuk akal tak? D3 tu untuk apa? D3 tu untuk hidupkan balik sel-sel kita yang dah mula letih, lesu dan macam kereta dah hilang kunci. Kunci dia tak boleh on lagi dah. Itu yang D3 dimasukkan untuk buka balik enjin you supaya insyaAllah pertahankan sementara you nak sembuh. Faham? Okay, so lagi satu yang lain-lain tu kacang, dal, ikut D&D diet lah ya. Kopi masih boleh ya. Selalu saya suruh buat coffee bomb, ingat tak? Coffee bomb tu coffee ore campur dengan Sachainchi Oil campur dengan Lorix supaya manis sedikit. Okay, apa pun cukup dulu. Kalau yang lain-lain makanan-makanan tu you ikut lecture-lecture saya yang lepas. So ingat saya dah bagi apa yang pantang, apa yang terbaik. Jangan putus asa sebab cancer of the colon boleh baik. InsyaAllah kena lawan betul-betul. Walaupun stage 4, kalau sempat kita buang betul-betul, lepas tu kemo, doktor betul-betul prihatin dengan dia punya penjagaan you tu, insyaAllah. Saya percaya sangat. So kita jumpa lagi. Supaya anda hidup tu sentiasa dalam keadaan dunia bahagia, akhirat anda semua syurga, saya doakan. Dan insyaAllah apa tu kalau sudi tolong tekan share sekejap. Sebab saya selalu lupa nak suruh. Maklumlah saya tak pernah fikir pun. Okay, tekan like, tekan love. Kita bagi love pada semua rakyat kita, insyaAllah. Okay, let go and feel good all the time. Boleh? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.